Malam ini kita bersama-sama dalam satu rancangan podcast Berandau Bersama Saya. Jadi pada malam ini kita ada tetamu khas yang akan saya jumpa sama-sama, iaitu Cikgu Muhammad Safwan, yang mana kita akan bercerita sedikitlah, membuat sedikit sesi perkongsian tentang pengalaman beliau berada di negeri Sarawak ini. Bagaimana cabaran-cabaran dan apa yang beliau lakukan bagi mendidik anak-anak di kawasan pedalaman ini. Jadi sebelum itu kita sama-sama kita nantikan Cikgu Muhammad Safwan untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Okey, sekarang ini kita akan jemput Cikgu Muhammad Safwan untuk bersama-sama dengan saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Okey, jadi bersama-sama saya hari ini iaitu Cikgu Muhammad Safwan bin Jaafar dari Sekolah Kebangsaan Datuk Syarif Hamid Marudi. Beliau merupakan seorang ikon negeri Sarawak, dan juga beliau merupakan seorang guru yang sangat-sangat prolifik dalam memberikan kemenjadian kepada anak-anak murid, terutamanya dalam bidang robotik. Kita boleh tepukan sikit. Okey, itu dia, kita bersama-sama Cikgu Muhammad Safwan. Kalau kita lihat pencapaian telah dilakukan oleh Cikgu Muhammad Safwan pada anak-anak Sarawak terutamanya memang sangat memberangsangkan. Beliau pernah menyertai bagi sekolah SK Long Sepiling untuk pertandingan video Kid Witness News pada tahun 2016, 2017 dan 2018. Yang paling mengujakan kita pada tahun 2018, beliau berjaya mendapat tempat kedua, saya rasa kedua atau ketiga di Jepun dan membawa pelajarnya ke Jepun. Dan daripada itu, Cikgu Muhammad Safwan juga merupakan seorang guru yang begitu aktif dalam mengembangkan ilmu robotik dan telah menghantar anak-anak Long Sepiling ini, iaitu sekolah pedalaman, ke pertandingan RBTX Challenge 2018 bagi kategori Robo Tracer dan Robo Sumo, dan juga RBTX Challenge 2019 bagi Robo Tracer Junior dan Robo Tracer Open Inovasi, dan juga mendapat Junior Innovate. Jadi itulah dia serba sedikit tentang Cikgu Muhammad Safwan. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Safwan kerana sudi hadir bersama-sama saya malam ini untuk sedikit sesi perkongsian. Okey, Cikgu, boleh tak Cikgu ceritakan sedikit latar belakang Cikgu, dan Cikgu mendapat pendidikan awal di mana, dan seterusnya bagaimana menjadi seorang guru. Silakan, Cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang Kalau selamat malam ni nak tidur dah ni. Pertama sekali terima kasih kepada Cikgu Ahmed di Seri Aman kerana sudi menjemput saya rancangan yang pertama ni, Cikgu Ahmed. Dan saya bersiaran di Miri Sarawak di bilik kuarantin. Saya tengah kena kuarantin sekarang ni. Baiklah, saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Safwan bin Jaafar. Saya merupakan seorang guru dan sekarang ni saya bertugas di SK Datuk Syarif Hamid Marudi. Sedikitlah saya punya latar belakang pendidikan. Saya mula pendidikan awal di SK Sungai Nibong, Sekolah Kebangsaan Sungai Nibong, Pulau Pinang. Kemudian saya melanjutkan pengajian di peringkat menengah di SMK Bukit Jambul, Pulau Pinang. Kemudian saya sambung pengajian di menengah atas di MRSM Balik Pulau Pinang. Kemudian habis SPM, saya dapat tawaran ke Kolej Matrikulasi pun di negeri Pulau Pinang. Kemudian lepas tamat Kolej Matrikulasi, saya sambung di USM, University Sains Malaysia, kampus
Nibong tebal dekat Transkrian, USM Transkrian dalam bidang kejuruteraan elektronik. Sekejap saja cikgu, jodoh saya dengan orang kata kerjaya sebagai seorang guru. Saya sambung di Institut Pendidikan Guru kampus Pulau Pinang. Kemudian lepas tu saya sambung dekat Universiti Kebangsaan Malaysia untuk ijazah kedua saya. Itulah serba sedikit latar belakang pendidikan saya, cikgu. Itu dia, nampaknya bukanlah calang-calang guru yang berada di hadapan saya ini, melainkan merupakan guru yang memang penuh dengan ilmunya di dada. Jadi cikgu, kita ketahui bahawa sebagai seorang guru pelatih sewaktu belajar di IPG dahulu, harapan utamanya ialah tentang penempatan. Jadi saya yakin bahawa cikgu merupakan salah seorang daripada yang ternanti-nanti pada waktu itu. Di manakah saya ditempatkan untuk berbakti. Jadi itu bila bagaimanakah kalau boleh cikgu ceritakan bagaimanakah cikgu dapat tahu akan penempatan cikgu dan bagaimanakah perasaan cikgu, perasaan keluarga tentang tempat penempatan cikgu yang pertama ini, boleh kita kongsikan? Okey, kepada Cikgu Ahmed dan juga penonton yang menonton, sebenarnya saya habis belajar 2014 bulan Disember macam tu. Kemudian tak lamalah untuk menunggu keputusan posting dan saya dapat makluman tentang posting pun hujung bulan 1, hujung bulan Januari 2015. Masa tu saya bekerja part time lah. Tengah tidur, tiba-tiba dapat mesej daripada kawan-kawan ni, kau posting kat mana kan. Banyaklah mesej hari tu, cuma saya baru bangun tidur dan saya tengok banyaknya mesej ni, mesti dapat posting hari ni. Jadi saya terus bangun, buka komputer, masukkan IC saya, klik enter, keluar tahniah anda ditempatkan di negeri Sarawak. Jadi saya panggil mak saya. Kita bagi tepukan sikit. Ya, Alhamdulillah. Walaupun saya tak minta negeri Sarawak sebagai pilihan untuk saya posting, tapi saya anggap benda tu rezeki kepada saya sebagai orang kata ialah nak mulakan kerjaya sebagai seorang guru. Jadi kita pun bolehlah mencari pengalaman di negeri orang. Okey, sambung balik, saya bagi tahu dekat mak. Masa tu pun mak tengah tidur kot, dia pun rehat baru balik kerja malam. Saya panggil mak, bangun. Wan dah dapat posting ni, Wan dapat dekat Sarawak. Mak saya terus perkataan pertama yang keluar daripada mulut dia, Alhamdulillah. Akhirnya setelah hampir 2 bulan menanti, saya pun dah dapat keputusan posting di negeri Sarawak. So bagi saya pada masa tu, saya rasa sangat gembira. Mak saya pun rasa sangat gembira. Pada masa yang sama, rasa sedih tu tetap ada sebab berita ni dapat secara tiba-tiba. Maksud dia, saya dapat tahu hari ni, esok terus saya dah kena berangkat pergi ke Kuala Lumpur. Bukan esok cikgu, malam tu juga saya kena pergi ke Kuala Lumpur. Itu dia kisah dia. Terkejut juga dapat berita posting. Jadi itulah cikgu. Jadi cikgu, kita fahamlah bahawa sebagai guru, bila kita mula mendapat arahan bertugas akan dihantar ke Sarawak, kita pasti melalui beberapa fasa. Di antaranya ialah kerana biasanya surat penempatan itu diberikan kepada guru pelatih ataupun guru yang bakal bertugas tentang negeri berkhidmat, tapi belum lagi diberikan tentang di mana tempat berkhidmat tu walaupun berada di negeri Sarawak. Jadi di situ mungkin ada bermainlah beberapa andaian dalam fikiran kita, sama ada kita ini ditempatkan di bandar ataupun di luar bandar ataupun di pedalaman. Tambah pula sebelum tu mungkin pensyarah ada cerita seperti P1, P2, P3. Jadi semua akan bermain dalam kepala kita sebagai seorang guru waktu itu. Jadi cikgu, pandangan cikgu waktu tu. Okey, boleh tak cikgu share saya punya slide sikit? Saya ada gambar nak tunjuk dengan cikgu dan juga penonton-penonton yang bersama dengan kita.
Okey. Okay, boleh. Tentang gambaran dia, okey. So bila saya dapat tahu tentang berita posting ni, okey. Untuk makluman, dia memang betul-betul surprise sebab bila sampai di KL kita tak dimaklumkan ke mana kita akan posting, hanya diberitahu Sarawak. Dia siap tunjuk lagi map Sarawak yang besar dengan PPD yang banyak masa tu. Tertanya-tanya juga saya akan ditempatkan di mana. Pada masa tu dekat KL kita hanya berkumpul dengan taklimat, kemudian masing-masing diagihkan kepada beberapa kumpulan ikut penerbangan lah. Jadi saya punya penerbangan tu pagi, dari KL pergi ke Kuching dan kami duduk berehat sekejap dekat hotel. Di sebelah malam kami kena pergi ke Hotel Margarita kot, yang tepi sungai tu kan. Lepas tu masa beratur tu lah baru saya dapat tahu sekolah mana yang saya akan ditempatkan nanti. So masa beratur tu saya tengok orang kata kawan yang depan ni dekat mana dia posting. Bila sampai dekat giliran sendiri tu dia rasa menggigil tau. Bila pegang pen nak sign tu, baru terima surat penempatan tu memang menggigil. Dan kalau penonton tengok dekat sini, Cikgu Ahmed, di sini ada saya buat memang 30 Januari 2015 memang saya ambil balik hantaran di Facebook, menunjukkan di manakah lokasi sekolah saya. Jadi sekolah yang pertama bagi saya sekolah kebangsaan Long Sepiling. Memang namanya agak janggal bagi kami warga pendidik di Semenanjung. Memang kami tak pernah dengar nama ni, di mana sekolah ni, kat mana kan. Jadi bila kita dapat nama, saya dapat nama tu terus saya check dekat Google Map. Inilah gambar dia. Kalau tuan-tuan penonton tengok, Cikgu Ahmed tengok sendiri memang dikelilingi hijau. Memang saya dah tahulah saya bakal ditempatkan di mungkin saya kata sekolah pedalaman, sebab saya tak tahu lagi masa tu P1 ke P2 ke P3, hanya mendengar cerita daripada pesyarah saja. Itu je Cikgu Ahmed. Baik, itulah cikgu sebab kita faham Cikgu Safwan merupakan guru yang berasal dari Pulau Pinang, Kota Raya, penuh dengan hutan batu. Tapi apabila ditakdirkan untuk berkhidmat di hutan, di kawasan hutan yang yang sebenar, yang masih hijau lagi kan, kalau kita di dalam suasana hijau, iaitu di Long Sepiling. Jadi bagaimanakah persediaan mental, persediaan fizikal cikgu untuk pergi berkhidmat di tempat seperti ini? Okey, baik. So saya share cabaran dan kejutan budaya. Okey. Dan kejutan. Sebagai seorang yang bakal berkhidmat di sebuah sekolah pedalaman, bagi saya memang tak bersedia langsung dari segi mental ke apa. Hanya mendengar cerita-cerita daripada start. Saya dah dengar cerita tentang sekolah pedalaman ni masa saya di Hotel Margarita tu. Saya share lah dengan orang yang pekerja hotel. Dia tanya, cikgu, posting di mana cikgu? Saya kata di Baram. Di Baram ni sekolah pedalaman cikgu. Jadi dia kongsi lah cerita tentang budaya kat sana, macam mana penduduk di sana kan. Jadi itu hanya gambaran itu saja yang saya dapat. Dari segi persediaan mental tu memang tak cikgu, hanya kira memang surprise. Okey. Saya tunjuk gambar. Silakan. Baik. Okey, ini gambar perahu ni bukanlah pengangkutan yang saya naik, tapi dia merupakan kenderaan ataupun kata memang dekat sana sungai. Daripada sekolah nak pergi ke Pekan Marudi ataupun sebaliknya, memang kita menggunakan jalan sungai sebab dia lebih mudah. Sungai apa tu cikgu? Yang ni nama dia Sungai Tinjar. Sungai Tinjar, okey. Ya, Sungai Tinjar. Jadi benda yang surprise bagi saya, pergi ke sekolah naik boat, naik ekspres. Sebenarnya naik ekspres tau. Tapi ada masa saya kena naik boat juga. Jadi benda tu memang kawan-kawan semua tunjuk gambar aku pergi sekolah naik kereta kan. Tapi kami yang berkhidmat di pedalaman Sarawak ni naik boat. Saya memang tak biasa naik boat. Ni boleh katakan pertama kali saya naik boat pergi ke sekolah. Okey.
Kemudian okey, ini sekolah saya. Kalau boleh nampak dekat sini, ada bangunan sekolah. Ni tepi sungai. Sungai Tinja ni memang banyak buaya. Itu kejutan yang kedua. Sampai-sampai dekat sekolah dah dapat dah orang cerita. Jaga-jaga cikgu, banyak bujang senang. Memang banyak buaya kat situ. Okey, sekolah saya memang betul-betul tepi sungai. Okey, yang ini kejutan yang seterusnya. Bangunan sekolah, secara jujurnya saya cakap memang sekolah ni cantik. Saya seronok tengok sebab dia hijau, di sekeliling dia tu hijau, memang tenang. Dan sekolah ni hanya satu bangunan sahaja yang menempatkan bilik kelas, yang menempatkan bilik guru, perpustakaan dan juga library. Okey, dan di sebelah sini yang kecil ni, okey, yang ini bangunan RMT. So inilah pertama kali saya tengok sekolah yang kecil, sekolah tinggi. Ini pertama kali saya tengok. Okey. Dan kejutan yang seterusnya, cikgu. Kalau penonton tengok dekat sini, ini gambar saya bersama dengan anak-anak murid pertama saya dalam sejarah hidup saya. Inilah anak-anak murid yang pertama. Orang kata insan yang penting lah bagi saya dalam hidup saya ni. Mereka lah anak-anak murid yang pertama saya jumpa, yang pertama saya orang kata mencurahkan ilmu kepada mereka. Ada berapa orang? Ada 9 orang sahaja untuk satu sekolah. Bukan satu kelas, cikgu. Satu sekolah. Satu sekolah ya, cikgu? Satu sekolah? Ya, satu sekolah 9 orang. Masa cikgu buat praktikum dulu. Buat praktikum dulu di Pulau Pinang ya, cikgu? Ya, di Pulau Pinang. Masa tu berapa ramai pelajar cikgu waktu cikgu buat praktikum? Okey, masa di Pulau Pinang, biasanya lah dalam satu kelas akan ada 30 ke atas lah bilangan murid. Yang ni satu kelas tau, 30 orang. Yang ni 9 orang, satu sekolah. Macam mana? Macam mana waktu tu bila cikgu dapat tahu sekolah cikgu ni ada 9 orang, yang mana mungkin dalam satu kelas ada 2 atau 3 orang. Jadi macam mana persediaan cikgu untuk, ialah sebab cikgu belajar praktikum dengan bilangan pelajar yang ramai. Tapi bila kita berhadapan dengan sekolah kurang murid yang mungkin ada tinggalkan kelas bercantum misalnya. Jadi macam mana? Cikgu rasa, Allah, saya ni tak tahulah nak buat benda macam ni, macam mana nak ajar dia ni. Ataupun cikgu rasa, oh inilah satu kelebihan kerana saya dapat one to one, face to face dengan pelajar. Okey, baik. Terima kasih. Saya suka soalan tu sebab bagi guru-guru yang tidak pernah berkhidmat di pedalaman, mungkin anda tidak mengalami suasana seperti ini. Dan boleh saya katakan apa yang saya lalui selama 5 tahun inilah realiti yang ada di Sarawak. Di kebanyakan sekolah di negeri Sarawak, yang mana sekolah-sekolah ni kita kategorikan ataupun kita sebut dia sebagai SKM, sekolah kurang murid. Jadi suasana semasa praktikum dengan suasana yang saya berhadapan pada masa itu memang sangat berbeza. Macam Cikgu Ahmed kata, satu kelas saya ada lebih kurang 1 murid, paling sikit, paling ramai pun ada 2 orang. Jadi sebagai seorang guru yang baru posting, masa tu kita dengan semangat yang berkobar-kobar, tapi bila kita berhadapan dengan situasi macam ni, bagi saya satu cabaran. Cabaran macam mana kita masuk kelas dengan murid yang seorang, kan? Saya masuk kelas, adalah seorang murid ni, dia cakap, dia seorang je tau. Penonton-penonton Cikgu Ahmed, murid ni hanya seorang sahaja. Okey. Dia cakap, bila saya masuk tu dia cakap, berdiri, selamat pagi cikgu. Dia suruh dia berdiri, dialah ucap selamat. Saya tanya, awak suruh siapa berdiri? Dia kata, suruh saya lah berdiri. Saya masa tu saya tak boleh nak terima hakikat yang saya akan mengajar murid seorang saja. Cabaran ya, kita nak mewujudkan suasana pembelajaran yang seronok.
Okay. Bila murid-murid dia ada kawan-kawan, dia lebih orang kata berkomunikasi dengan kawan lain. Bila kita dengan cikgu sebagai cikgu dengan murid, cara komunikasi kita lain, tak sama. Jadi itulah cabaran dia, macam mana saya nak kena find out apa yang perlu saya buat sebagai seorang cikgu pada masa itu berhadapan dengan situasi, dengan realiti yang seperti itu. Macam mana saya nak buat kelas saya ni jadi happening. Okey. Yang saya tunjuk gambar ni, cikgu, baru saya nak share. Gambar ni gambar masa perhimpunan hari Isnin. Ini dia gambar perhimpunan masa hari Isnin. Bagaimana dengan jumlah guru waktu tu cikgu? Okey, cikgu ramai pada murid. Cikgu masa tu ada 11 orang. Murid ada 9, cikgu ada 11. Termasuk besar ya? Ya, termasuk dengan guru besar. Guru besar cikgu siapa nama? Cikgu Jeb Guru besar saya Cikgu Jafarin bin Muhammad Majidi. Okey, yang ni saya share sikit dengan penonton, dengan Cikgu Ahmed. Ini merupakan gambar suasana di mana saya mengajar lah dalam kelas. Masa tu ada 3 orang murid dan di Sarawak, bagi sekolah-sekolah yang kategori SKM, sekolah kurang murid, tak silap saya bawah berapa, 150 lah. Kalau saya silap minta maaf lah. Kita perlu melaksanakan pedagogi kelas bercantum. Apa itu pedagogi kelas bercantum, Cikgu Ahmed dan juga penonton? Okey, kita gabungkan kelas, murid tahun 2, murid tahun 3, satu kelas. Kemudian kita gabungkan murid tahun 4 dan tahun 5. Berada dalam satu kelas. Macam tu Cikgu Ahmed. Ya, betul. Apa ni, memang ikut dasar kerajaan, kementerian pada tahun, bermula pada tahun 2018. Yang mana kalau pelajar-pelajar di sebuah sekolah itu mempunyai enrolment kurang daripada 30 orang sebenarnya, maka sekolah tu hendaklah menjalankan pengajaran multi-graded classes ataupun kelas bercantum. Dan apa yang Cikgu Safwan alami sama dengan apa yang saya alami di sekolah saya di SK Pulau Seduku. Kerana sekolah SK Pulau Seduku juga mempunyai 29 orang seluruh satu sekolah tu. Jadi kami pun terpaksa jugalah menjalankan pendidikan kaedah kelas bercantum ini. Dan yang kita terpaksa gabungkan 2 kelas, kecuali tahun 1 dan tahun 6, maksudnya tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5 akan dicantumkan. Dan juga kita kena buat kena buat mapping untuk subjeknya di SKP kita. Okay, jadi itulah serba sedikit tentang kelas bercantum satu untuk penonton-penonton yang dan juga pendengar yang mendengar podcast ini. Mungkin ada di antara saudara dan saudari pendengar semua dari Semenanjung. Inilah dia yang kita alami, specialnya Sarawak ini. Mungkin juga di Sabah, yang mana kita mempunyai sekolah yang menjalankan kelas bercantum ataupun multi-graded classes, kerana bilangan pelajarnya yang agak terutamanya di kawasan-kawasan pedalaman. Baik Cikgu, saya nak sedikitlah Cikgu pengalaman Cikgu Safwan ya. Sebab Cikgu Safwan Melayu, Cikgu Safwan dari Tanjung, Cikgu Safwan sudah tentulah bila kita sampai, macam saya juga dulu waktu mula-mula sampai ke Sarawak dulu, halangan utama kita ialah komunikasi. Jadi Cikgu, macam mana Cikgu menyesuaikan, mengadaptasi diri Cikgu bila Cikgu berada di dalam lingkungan pelajar di kalangan masyarakat yang bukan dari masyarakat yang sama berbahasanya dengan Cikgu? Boleh cerita sikit Cikgu? Okey, baik. Kepada penonton dan juga Cikgu Ahmed, untuk makluman di sekolah saya ni majoriti murid daripada kaum Kayan, dan ada sekelintir 2 orang murid masa tu berbangsa Iban. Jadi boleh saya katakan kampung berhampiran dengan sekolah merupakan kampung orang Kayan lah. Okey, jarak kampung dengan sekolah tu tak jauh, memang dekat.
Jadi sebagai seorang guru, okey, saya share sikit. Yang ni gambar nak pergi sekolah ni cikgu masa banjir. Okey. Wah, gambaran. Gambaran dia, okey. So, ini dia anak-anak murid saya dan juga ada rakan saya, orang kampung lah juga kan. Jadi kita sebagai cikgu, apa yang paling penting orang kata, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sebagai orang luar, sebagai orang semenanjung yang datang ke tempat orang kata kita elok cuba untuk belajar faham budaya setempat. Dan yang paling penting, kita jangan sombong. Jangan sombong dengan orang tempatan. Jangan kita rasa macam kita ni hebat, kita masuk tempat orang sampai kita tak nak bergaul. Jadi bagi saya kalau ada segelintir guru yang ada sikap yang seperti itu, bagi saya satu kerugian yang sangat besar. Jadi kita ambil peluang kata guru sebagai ejen budaya. Okay, kita boleh kongsi budaya kita dan pada masa yang sama kita boleh belajar budaya-budaya di Sarawak. Contoh macam ni saya tunjuk gambar ni sebab kalau cikgu-cikgu dan penonton nampak, anak murid saya ni tengah buat ketupat. Ketupat dalam, rupanya saya baru tahu dalam masyarakat ataupun kaum kayan ni, dia orang pun ada juga ketupat versi mereka sendiri. Saya tak tahu cikgu, selukung, cikgu pernah dengar selukung? Tak pernah. Kami pun dekat sini orang Iban panggil ketupat juga. Oh, panggil ketupat. Okey, kalau di tempat di Long Spilling, dia orang kenalkan sebagai selukung. Saya tak tahu. Rupanya ketupat pun ada orang kata simbol yang signifikan kepada masyarakat mereka. Macam kita orang Melayu, kita masak ketupat masa hari raya dan kalau tak silap saya, ketupat ni bagi masyarakat kaum kayan pun dimasak pada hari-hari kebesaran. Macam tu lah. Jadi saya buat aktiviti ni dengan anak murid saya ni, anyam ketupat, masak cara Melayu. So nampak di situ, kita sebagai cikgu, orang kata kita memperkenalkan budaya. Jadi tak adalah isu di mana orang kata tidak kesefahaman. Jadi bila kita berkongsi, orang kata satu nilai yang sama, satu identiti yang sama, kita rasa lebih serasi. Kita rasa kita ada keserasian, kita rasa akan ada orang kata kita berkongsi benda yang sama dan kita akan rasa respect kepada budaya tersebut. Macam itulah. Kemudian dekat sini gambar yang seterusnya ni, anak murid saya ni tengah baca doa nak makan. Nampak kita walaupun saya beragama Islam, tapi kata cikgu kita hormat kepada kepercayaan dan agama. Kita minta murid baca doa semasa makan. Okey. So dekat sini nampak tak ketupat dengan rendang ayam. Bukan ketupat saya cikgu. Dengan rendang ayam sekali kita perkenalkan kepada murid-murid makanan tradisi masyarakat Melayu. Okey, ada lagi satu lagi gambar. Okey, yang seterusnya cikgu, satu benda yang saya kata perlu kepada cikgu-cikgu mungkin yang baru posting, ada dengar kita punya live hari ini, kena belajar bahasa tempatan. Ya, betul. Saya setuju sangat. Cikgu Ahmed sendiri pun saya rasa dah memang fasih berbahasa Iban. Betul cikgu? Oh, nemu aku jago Iban. Nah, nemu amat. Aku memang saya tak pandai sangat bahasa Iban, tapi semasa di Long Spilling saya ambil kesempatan kita belajar bahasa tempatan. Saya belajar dengan anak murid saya, memang saya buat catatan. Okay? Dekat sini penonton boleh tengok saya buat catatan ni dalam handphone saya. Setiap kali saya belajar perkataan baru saya akan catat. Dan di sebelah kiri ni perbualan saya dengan rakan saya di Marudi, kami berbual dalam bahasa Kayan. Tak tahulah tiba-tiba dia post, dia cakap belajar sesuatu yang boleh dipelajari, insyaAllah antara bahasa suku kaum Kayan. Dia respect dengan saya sebab saya boleh cakap bahasa Kayan. Saya tak pandai sangat, tapi orang kata jangan malu untuk buat ayat kalau kita nak belajar. Jangan tepuk tangan tu. Sebab Cikgu Safwan yang boleh berbahasa Kayan. Boleh cakap Kayan sikit cikgu? Ya, boleh.
Boleh bagi ucapan selamat hari raya dalam bahasa Kalau selamat hari raya susah sikit cikgu. Kalau perbualan yang biasa boleh lah, macam kita tanya apa khabar, Nun dengar. Jadi jawapan dia sayur. Kalau kita tanya dah makan ke belum, mandu. Macam tu lah. Siapa nama kamu? Kenun Naranika. Siapa nama kamu? Jadi bila kita boleh menguasai bahasa tempatan, sebenarnya kita akan jadi mesra tau dengan penduduk, terutamanya yang warga emas. Sebab mereka ni, dia orang suka kalau cikgu-cikgu daripada Semenanjung ataupun cikgu daripada luar yang datang ke tempat dia orang dan boleh berbahasa dia orang. Dia orang memang suka. Kadang-kadang sampai kita lalu depan rumah cikgu, dia orang cakap bahasa dia orang. Cikgu, gimana cikgu? Lepas tu dia bagi buah, dia bagi ikan sebab dia seronok. Dia kata inilah cikgu yang boleh cakap bahasa dia orang. Okey. Yang seterusnya, okey, bila kita sebut tentang bahasa, kita sebut tentang aspek kehidupan. Orang kata kalau nak menguasai bahasa tempatan, kita kena makan macam orang tempatan. Jadi yang saya tunjuk ni, dalam bahasa Kayan kita sebut sebagai itu nuvek, okey, ataupun dipanggil pucuk ubi lah. Okey, pucuk ubi tumbuk. Saya rasa orang Iban pun ada makan juga kan. Di belah Sarawak memang sinonim kan. Betul. Ada di Seri Amanan, kaum Iban juga makan pucuk ubi yang telah ditumbuk. Okey, bagi rakan-rakan penonton yang berada di Semenanjung, boleh cuba resepi ni. Bagi saya memang terbaik. Memang saya teringat pucuk ubi tumbuk ni memang sedap sangat-sangat. Jadi saya belajarlah macam mana nak buat dengan penduduk kampung. Jadi kita akan lebih erat bila kita ada pertukaran budaya macam ni. Dan sekali lagi saya bagi tahu, jangan sombong lah. Bila kita masuk ke tempat orang, kita bergaul, kita kenal budaya, kita kenal adat. Jadi kita akan timbul rasa hormat, menghormati. Macam tu cikgu. Okey, baik. Cikgu Safwan, kita dah cakap tentang cabaran cikgu waktu mula-mula datang, tentang kejutan budaya, tentang cikgu juga untuk menguasai ataupun sekurang-kurangnya belajar bahasa tempatan supaya cikgu dapat mengadaptasi kehidupan cikgu di kalangan lingkungan di SK Long Sepiling. Jadi sekarang ni cikgu, bila kita dah lama berada di Long Sepiling, barulah kita akan rasa bahawa kita ni nak melakukan sesuatu yang terbaik untuk sekolah tersebut. Jadi apa yang saya lihat atas usaha cikgu selama ni, cikgu telah banyak berusaha untuk memajukan kemenjadian pelajar di SK Long Sepiling ini. Antaranya seperti yang telah saya sebutkan tadi, itu berkenaan dengan kejayaan cikgu membawa pelajar-pelajar ke Jepun dalam satu pertandingan video iaitu Kid Witness News pada tahun 2016, 2017 dan 2018. Jadi waktu tu 2018 cikgu telah berjaya bawa pelajar ini ke Tokyo ya. Boleh tak cikgu share sikit tentang berita gembira ni, termasuk juga dengan cikgu share juga tentang cikgu punya iltizam waktu tu membawa pelajar-pelajar ni aktif dalam bidang robotik. Okey, baik. Kita Okey, saya kongsikan tentang kejayaan lah. Okey, yang menjadi dorongan kepada kemenjadian pelajar ni, boleh saya katakan pelajar itu sendiri. Sebagai seorang cikgu, bila kita tengok anak murid, sebenarnya kita tengok itu adalah tanggungjawab kita. Okey, so bagi saya, untuk memotivasikan saya selama berada di sekolah pedalaman adalah pencapaian murid. Okey, bukan apa yang saya capai, tapi apa yang saya boleh contribute kepada anak-anak murid saya. Inilah merupakan inspirasi saya selain daripada dorongan ibu saya, keluarga saya dan juga rakan-rakan. Okey, yang ini gambar
dengan manusia. Kadang-kadang kita kena, orang kata, belai dia orang dengan kasih sayang. Bukan kita pergi hanya sekadar mengajar, menghabiskan silibus, tapi kita, orang kata, salurkanlah kasih sayang kepada anak-anak murid. Okey. Contohnya, yang ini saya dapat nota ni daripada anak murid saya lah, yang memang saya sangat risau kepada dia punya, orang kata, perubahan sikap dia masa awal tahun 6. Saya pun ambil inisiatif sama juga dengan rakan-rakan yang lain. Saya tak kata ni sebagai usaha saya, tapi usaha saya dan juga rakan-rakan, kita bimbing dia. Dan Alhamdulillah, saya tak sangka apa yang saya buat. Memang murid-murid ni, kita kalau kita marah, kita nasihat, dia tak suka. Tapi bila dia dah nampak hasil dia, InsyaAllah dia pun akan rasa berterima kasih. Sayang Cikgu Safwan, saya dapat 4A 2B, ini pun hasil dorongan cikgu juga. Tak perlu orang kata anugerah, tak perlulah hadiah, orang kata tak perlu buang ringgit. Tapi dengan sekadar penghargaan macam ni, saya dah memang rasa bersyukur sangat-sangat. Sebab at least saya rasa saya dah buat something untuk dia. Okey. Berbalik pada pula cerita pencapaian SK Long Spilling dalam pertandingan KWN. Okay, sebenarnya sekolah SK Long Spilling ni sekolah yang guru besar saya, Cikgu Jafarin, cakap sekolah yang dah lama menyepi, sepiling dah lama menyepi daripada menyertai beberapa pertandingan. Tak tahulah Cikgu Jafarin, jangan marah saya lah. Okey, dah lama menyepi. Tapi bila kami guru-guru melihat apakah potensi untuk kami kembangkan dalam, orang kata, murid-murid ni, sebenarnya dia ada potensi. Kita sebagai seorang cikgu, kita kena tengok apa yang dia boleh maju. Okay, so salah satunya rakan saya Cikgu Fadli lah, dia kata apa kalau kita masuk pertandingan video, sebab saya pun ada pengalaman pernah buat video sebelum ni, buat suka-suka. Jadi kita ambil sebagai cabaran, niat kita nak mengembangkan potensi, nak dedahkan murid-murid kepada dunia luar, supaya kata murid-murid ini dia nampak, di dunia luar ni ada banyak peluang yang dia boleh terokak. Okey, itulah kami punya niat yang pertama. Alhamdulillah, kami masuk tu, kita tak adalah nak, orang kata, target untuk menang, untuk apa. Cuma saya cakap dekat anak-anak murid saya, kita cuba buat yang terbaik. Sebab saya tak tahulah sama ada di sekolah pedalaman lain situasi dia sama dengan saya ataupun tidak. Bagi anak-anak murid saya, keyakinan diri itu kurang. Sebab dia rasa dia serba kurang, dia rasa dia tak mampu. Tapi macam mana kita sebagai seorang guru, kita nak memainkan peranan supaya kita build up dia punya keyakinan. Bahawa kekurangan itu bukanlah menyekat. Orang kata kekurangan tu bukanlah, orang kata, akan menyekat kemarahan dia untuk berjaya. Tetapi macam mana kekurangan itulah yang dia akan gunakan sebagai kekuatan. So kami, orang kata, bagi semangat lah. Sebenarnya kita boleh buat yang terbaik, dan Alhamdulillah inilah hasilnya. Anak murid saya dah mewakili negara sehingga ke Jepun. Video yang kami hasilkan tu bertajuk Marung Usu, The Power of Hand, yang berkisahkan tentang seorang kanak-kanak yang bermain mercun, dan macam mana tangan ni, orang kata, anugerah Allah daripada kita guna untuk, orang kata, menggaru, menulis, menggunakan kerja-kerja seharian, sehinggalah tangan ini kita gunakan untuk berdoa. Kalau tak ada tangan, kalau kita tak hargai tangan, macam mana kan? Adakah kita ni hambanya yang bersyukur? Macam itulah cerita dia. Alhamdulillah cerita kami ni menang. Sekejap saya share. Okay, cerita kami ni menang hadiah kategori The Best Storytelling. Okay. Alhamdulillah, terima kasih. Menang The Best Storytelling. Bukan menang keseluruhan, bukan menang tempat pertama, tapi menang hadiah kategori lah. Dia ada yang tempat pertama negara China, yang seterusnya kami yang saya tak ingat lah daripada mana kan. Tapi tengah memang seronok, memang tak sangka, sebab yalah saya
bila naik pentas, bila diumumkan, saya terbayang tau sekolah saya yang tadi ni. Tak sangka sekolah ini dapat mengharumkan nama Malaysia. Memang saya tak sangka pada masa tu. Sehingga kan masa saya di Jepun, saya dapat banyak panggilan daripada wartawan yang buat panggilan dekat Facebook. Nak interview saya, diorang yalah banyak yang terkejut dengan kejayaan kami sebab sekolah ini merupakan sekolah kecil dan sekolah pedalaman. Pada masa itu berjaya mengharumkan nama Sarawak dan juga nama Malaysia sebab kami juga mempromosikan budaya Sarawak dalam video tersebut. Itu cikgu. Saya masih ingat lagi ni waktu cikgu menang dalam KWN di Tokyo ni, yang berhormat Menteri Pendidikan waktu itu Datuk Seri Dr. Mahathir Khalid ada menitipkan kata-kata dalam hantaran Facebook di page beliau yang mengatakan bahawa inilah dia permata yang bersinar di pedalaman Sarawak, dan dia mengucapkan tahniah kepada cikgu kerana Long Sepiling ini ke puncak dunia. Jadi ini memang sesuatu yang sesuatu yang sangat mengujakan. Dan inilah sebenarnya kalau boleh bagi kita golongan pendidik yang berada di mana sahaja, tak kira sama ada di Semenanjung maupun di Sabah maupun di Sarawak, yang penting di sini ialah bagaimana kita nak memberikan sesuatu yang dapat dapat memberikan satu impak yang seperti ini supaya anak-anak tadi dia dapat bukan saja dapat meneroka pengalaman, baliknya dia seperti mana yang cikgu cakap tadi, dia dapat tahu bahawa di sinilah banyaknya luasnya peluang-peluang yang ada untuk mereka memajukan diri. Ini kerana saya sebagai guru yang telah lama berada di Sarawak ni, itu dah lebih 25 tahun saya berkhidmat di sini. Jadi saya nampak keadaan seperti ini terutamanya bagi anak-anak di pedalaman. Mereka kadang-kadang ada rasa unmotivated hanya kerana mereka tidak pernah pergi ke tempat lain. Malah kalau kita lihat ada setengah-setengah sekolah, bila saya dengar rakan-rakan guru saya bercerita, ada anak murid mereka tak pernah jumpa laut, tak pernah nampak laut, tak pernah nampak bangunan tinggi, melainkan dalam gambar dan TV sahaja. Tapi bila mereka diberi peluang untuk keluar meneroka, mereka sebenarnya dapat belajar sesuatu dan dapat menghargai bahawa kehidupan ini, peluang yang ada ni sebenarnya sangat luas untuk mereka supaya mereka dapat memajukan diri. Jadi itulah tahniah sekali lagi ke cikgu. Cikgu telah berjaya melakukan perkara ini kepada anak-anak murid cikgu di Long Sepiling waktu itu sampai anak-anak murid cikgu berjaya pergi ke Jepun. Baik cikgu. Jadi ada satu lagi yang cikgu telah lakukan bersama rakan-rakan guru di SK Long Sepiling, iaitu membawa anak murid cikgu dalam Young Engineer. Saya rasa dalam bidang robotik waktu itu. Saya ada menulis juga tentang ini dalam page Cikgu Ahmed menulis, iaitu berkenaan dengan pencapaian pelajar cikgu yang semuda 9 tahun. Telah darjah 3 telah bertanding dalam Arduino robotik. Ini sesuatu yang sangat mengujakan pada saya. Saya sangat teruja bila dengar perkara ini berlaku. Baik cikgu, boleh tak cikgu sharing sedikit tentang pencapaian SK Long Sepiling dalam bidang robotik ini? Okey, baik. Saya share sikit sebelum kami nak menceburi bidang robotik ni, dia dapat galakan guru besar juga sebenarnya, dan saya tengok kenapa orang sibuk belajar robotik sekarang ni. Kalau perasan di Pulau Pinang banyak robotik center yang diwujudkan. Jadi saya fikir kenapa budak-budak ni kena belajar robotik. Dan pada masa yang sama saya terlibat dengan program-program STEM, dan daripada situ saya dapat input, kita dah kena bagi pendedahan tentang robotik kepada murid seawal mereka masih di sekolah rendah lagi. Okay, sebab apa? Sebab kita nak memenuhi keperluan IR 4.0 pada masa akan datang. Jadi kemahiran seperti coding ni patut dah kita bagi pendedahan masa peringkat sekolah. Okay. Dalam gambar ni, inilah boleh saya katakan dalam hidup saya
3 anak murid yang pertama yang saya ajar robotik. Saya secara jujurnya saya cakap saya tak tahu. Zero, tapi saya ada basic sikit lah, bukan zero, ada sikit basic tentang coding, ada sikit basic tentang robotik. Jadi saya kongsikan dengan anak-anak murid saya, dan pada masa itu boleh katakan kami ni tak ada peruntukan kewangan yang cukup lah untuk membeli peralatan, untuk bawa murid-murid pergi ke pergi ke bengkel ataupun pergi ke pertandingan, sebab memakan kos yang sangat tinggi. Masa tu saya ingat lagi, saya tanya dengan guru besar, macam mana cikgu, kita tak ada duit. Tak apa cikgu, register dulu. Saya ingat saya memang register guna duit sendiri masa tu. Tak apalah, kita niat supaya mungkin Allah akan pemudahkan. Alhamdulillah, kami buat kertas kerja, saya dengan rakan-rakan lain ada buat kertas kerja, mohon pada YB, dan juga kami juga dapat offer daripada Master. Terima kasih banyak-banyak kepada Master yang memang selalu bagi sokongan, terutamanya sekolah-sekolah pedalaman. Bukan SK Long Spilling saja, mana-mana sekolah yang berminat untuk menceburi bidang STEM, saya rasa memang kerajaan tempatan memang sangat bagi sokongan. Jadi saya buat kertas kerja. Tapi cikgu masa tu ada tanggapan negatif lah juga. Ada yang mengatakan sekolah long spilling ni dapat sebab ialah sekolah pedalaman. Mungkin ada yang kata kami menjual kisah-kisah sedih, kedaifan di sekolah supaya orang simpati untuk memberi sumbangan. Sebenarnya tidak, saya menafikan. Apa yang saya ceritakan bila saya buat kertas kerja, saya tak akan cerita benda-benda tu. Sebab bila kita nak ceritakan tentang kedaifan, tentang kekurangan, saya rasa sampai bila-bila pun kita tak akan ke mana-mana. Tapi apa kata kita cuba ubah benda tu, kita ceritakan tentang potensi. Apa SK Long Spilling boleh buat selepas itu? Apa yang kami boleh buat? Kalau kami masuk pertandingan robotik, apa impak kami kepada sekolah-sekolah lain di sekitar Bara masa tu? Jadi, saya punya target lah, saya akan ajak kawan-kawan yang kawan rapat dulu. Saya akan perkenalkan dia orang. Apa kata kita perkenalkan robotik, kita bawa murid-murid pergi pertandingan, dan saya share macam mana nak dapatkan dana. Kalau boleh saya memang nak sekolah-sekolah, terutamanya sekolah di pedalaman Sarawak ni, banyak murid yang dapat pengetahuan, dapat pendedahan tentang robotik. Okey, yang ini alhamdulillah saya share lah gambar robot yang pertama. Asalnya kami ada yang ini, yang macam ni. Okey, lepas kami dah masuk pertandingan, ada Politeknik daripada Kota Kinabalu bagi sumbangan robot sumo. Jadi apa yang penting, kita mula dulu, kita jangan risau, kita mula dulu, dan insya-Allah orang kata rezeki kita akan dapat jalan. Macam mana kita nak terus orang kata maju ke hadapan lagi. Okey, baik. Yang ini saya kongsikan Cikgu Emet dan juga penonton-penonton yang bersama kita pada malam ini. Inilah pertandingan robotik yang pertama anak-anak murid saya sertai. Masa tu di Miri, pusingan kelayakan. Alhamdulillah kami layak. Robot kami ni kira layak untuk pergi ke grand final di Shah Alam. Alhamdulillah. Dan ini dia. Jangan tengok muka saya macam ni. Tak tahu apa saya posing macam tu. Okey, ini orang kata pengalaman yang pertama, kita membuka mata lah sekolah-sekolah pedalaman yang lain. Rupa-rupanya kalau kita sebagai cikgu, kalau kita bagi peluang, kita bagi pendedahan, sebenarnya anak-anak murid ni dia bukan kira pun duduk pedalaman ke, duduk sekolah macam mana pun, asalkan ada peluang, mereka juga boleh duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan murid-murid di bandar. Percayalah yang itu. Pegang yang itu. Sebab bukan dia orang tak maju sebab dia orang duduk di pedalaman. Tak. Tolong jangan fikir macam tu. Tapi kita sebagai cikgu, bila kita tengok keadaan yang orang kata serba kekurangan, kita carilah kekuatan, kita bawa benda tu. Jangan kita nak tunggu nanti kerajaan bagi ini, kerajaan bagi ini baru kita nak buat. Tak, kita sebagai cikgu, kita kena mula dulu sebab kita tahu apa yang tempat tu perlukan. Okey, so yang ini kejayaan pertama kami. Yang ini kami dapat peluang lah naik ke KLCC. Alhamdulillah dapat juga bawa anak-anak murid naik KLCC. Kemudian, orang kata
apa yang kami buat, kami tak berhenti di situ, kami masih lagi meneruskan apa yang kami dah mula. Orang kata lebih berkembang lagi. Yang ini Junior Innovate, yang ni Kerajaan Negeri Sarawak ni dekat Perpustakaan Miri. Yang ni Junior Innovate. Kemudian ni kali kedua kami pergi ke KLCC naik Skybridge. Murid pun ramai dan kami pertama kali masuk pertandingan inovasi yang Cikgu Ahmed cakap tadi, murid 9 tahun, ini yang kecil molek ni Cikgu. Berjaya, kumpulan ini kumpulan inovasi NED. Yang ni salah eja ni, NED Innovation telah berjaya merangkul anugerah perak di Shah Alam dan juga dapat anugerah The Most Promising Team. Kumpulan harapan. Itu dia kejayaan-kejayaan yang kami perolehi. Daripada asalnya kami tak bawa balik apa-apa, tapi kami cuba lagi pada tahun berikutnya. Kami menang dan ini dia keratan-keratan akhbar. Saya pun terima kasih juga kepada wartawan yang orang kata memainkan peranan jugalah untuk membantu kami mengumpul dana dan juga menyiarkan kisah-kisah kejayaan ini. Ya, itu dia Cikgu. Itu dia. Saya pun bila dengar ni rasa macam bersemangat. Bersemangat. Jadi apatah lagi guru, terutama muda yang ada di luar sana yang mungkin menonton atau mendengar podcast ini. Saya harap dapatlah mengambil ibrah daripada apa yang telah Cikgu Safwan lakukan supaya kita dapat memberikan sumbangan yang kalau boleh lebih hebat lagi daripada apa yang telah Cikgu Safwan berikan, ya. Okey, baik. Jadi kalau Cikgu tengoklah, Cikgu dah mengajar mereka ni sejak dari tahun 2015, ya Cikgu, betul ya? Ya. 2015 sehinggalah 2018. Dan saya diberitahu 2019 Cikgu telah pun mendapat redeployment, ya, 2019 ya atau 2020? 2019 hujung tahun. Hujung tahun saya kena redeploy. Okey, hujung tahun Cikgu dapat Cikgu kena redeploy ke sekolah yang terkini lah, iaitu SK Datuk Sharif Hamid di Marudi. Baik Cikgu, saya nak tanya sedikit detik saat Cikgu melihat anak murid yang sepiling waktu Cikgu nak meninggalkan mereka untuk berpindah ke sekolah baru. Apa yang Cikgu rasa? Okey. Perasaan mendapat berita redeployment secara jujurnya, dari lubuk hati saya memang saya rasa sangat sedih. Okey. Sebab apa saya rasa sangat sedih? Sebab penonton-penonton Cikgu Ahmed boleh bayangkanlah, daripada 2015 inilah sekolah yang pertama saya memulakan kerjaya saya sebagai seorang guru. Dan orang kata di sekolah ini juga banyak kejayaan yang telah kami kecapi bersama. Orang kata ada nilai sentimental yang orang kata menyebabkan saya rasa sebenarnya saya sangat sedih. Sebab bila saya tengok anak-anak murid saya bila naik kapal terbang, saya seronok tengok dia orang, saya seronok tengok reaksi, saya seronok ambil video. Jadi benda-benda tu macam tiba-tiba orang kata melintah di kepala, macam ya Allah, betul ke aku terpaksa meninggalkan sekolah ni? Orang kata, tapi tak apa Cikgu, saya puas hati juga sebab at least saya tinggalkan sekolah tu dengan orang kata anak-anak murid pun dapat sesuatu, dapat kenangan yang manis. Jadi kata sedih tu tetap sedih mendapat berita redeployment, dan inilah gambar saya bersama dengan anak-anak murid saya pada hari terakhir hantar saya ke JT masa tu. Saya tak menangis kat depan, saya menangis di belakang. Aduh, memang sedih lah sebab kita tengok anak-anak murid ni membesar di depan kita. Jadi kadang-kadang saya pun dah anggap macam anak saya sendiri. Kadang-kadang pergi ke Miri, dia orang nak beli apa-apa, nak makan apa-apa, kita bagi. Bukan saya saja, semua cikgu-cikgu lain pun buat benda yang sama. Sayang anak-anak murid ni macam anak sendiri.
kata. Sebab itulah kita rasa macam berat juga nak meninggalkan, tapi orang kata sebagai penjawat awam, sebagai seorang guru, bila kita dapat arahan yang macam tu, kita akur dan kita positif je lah. Mungkin orang kata peluang di sekolah baru mungkin ada, dan dekat sana mungkin saya boleh kembangkan lagi potensi saya, kerjaya saya sebagai seorang guru. Dan orang kata 5 tahun mungkin dah cukup untuk saya berkhidmat di pedalaman. Apa kata saya cuba orang kata di suasana yang baru pula. Saya terima dan saya reda, walaupun kita sedih, tapi orang kata kenangan tu tetap kenangan. Dan bila kita melangkah di sekolah baru, kita buat juga sesuatu yang orang kata bermakna. Macam ni pula saya buat juga. Bila saya buat robotik di sekolah baru, saya akan teringat anak-anak murid saya. Mereka lah anak-anak murid yang pertama. Tetap orang kata special dekat hati saya. Yang ni gambar kelab robotik di SK Datuk Syarif Hamid. Benda yang sama tetap juga saya buat, walaupun saya dah pindah ke orang kata semangat daripada SK Long Spilling tu tetap saya bawa ke sekolah baru. Okey cikgu, itulah cikgu kan, kita sebagai guru memang mempunyai apa yang dikatakan bonding ya dengan anak murid kita. Lebih-lebih lagi anak-anak murid kita yang kita bina kemenjadian mereka daripada zero to hero. Jadi bila kita diarahkan untuk berpindah atas keperluan perkhidmatan, kita memanglah tidak dapat menolak lagi, kerana sebagai penjawat awam kita memang akur lah atas apa yang telah disuruh untuk kita lakukan. Baiklah cikgu, soalan yang terakhir, dan juga kepada rakan-rakan yang menonton, kalau boleh bagilah tinggalkanlah ruangan komen tu dengan kata-kata semangat kepada cikgu Safwan ini. Sebab kita dah dengar dah hampir sejam dah ni kita dah dengar macam-macam. Jadi bolehlah bagi kata-kata semangat pada beliau dalam ruangan komen nanti, insyaAllah. Cikgu, soalan saya yang terakhir sebelum kita menutup perbualan kita hari ini, apakah harapan cikgu dalam meneruskan kerjaya dalam bidang pendidikan ini, dan apakah cikgu berharap satu hari nanti cikgu juga akan dapat berkhidmat di tempat sendiri? Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada rakan-rakan, sebab apa yang kejayaan saya kecapi ni bukanlah orang kata hasil saya sendiri. Orang kata ada juga rakan-rakan yang membantu. Terima kasih banyak-banyak, sebab kita tak boleh nak berjaya seorang-seorang sebenarnya. Okay, kita tak boleh berjaya kalau kita tak ada support daripada kawan, kita tak ada support daripada pentadbir, kita tak ada support daripada orang kata kawan-kawan di Facebook yang banyak tolong kepada Cikgu Emek. Itu saya ucap terima kasih banyak-banyak. Harapan saya dalam kerjaya pendidikan ni, saya orang kata dah baru bergelar seorang guru, baru 6 tahun berkhidmat. Saya rasa saya masih lagi muda dan saya berharap saya dapat lagi belajar, sebab kita tak boleh rasa cukup 5 tahun dah ada rasa seniority. Bagi saya, insyaAllah harapan saya akan terus belajar. Dan di sekolah baru pun saya belajar juga suasana yang baru. Saya belajar dengan cikgu-cikgu di SK Datuk Syarif Hamid. Banyak juga saya belajar, walaupun sekejap 3 bulan lepas tu pandemik COVID-19. Jadi saya dah kata kena belajar walaupun kita dah lama dalam perkhidmatan ataupun kita baru dalam perkhidmatan. Dan seterusnya harapan saya akan buat yang terbaik untuk anak-anak murid. Tak kisahlah anak murid saya ni bangsa apa, Melayu ke, India ke, Cina ke, Iban ke, Kayan ke, saya tak kisah. Asalkan anak-anak murid kita buat yang terbaik. Sebab saya selalu fikir macam ni cikgu, bila kita mengajar anak murid ni, kita fikirlah sebenarnya kita mengajar guru kepada anak saya nanti. Itu je saya fikir. Kalau kita mengajar halal-balai macam tu apa yang akan jadi kepada guru yang bakal mengajar anak-anak saya nantilah. Mana tahu kan ada anak nanti macam itulah. Dan insyaAllah harapan saya kepada cikgu-cikgu yang posting kan. Ada cikgu buat posting kan Cikgu Ahmed? Ada, kita dah menerima guru interim sebenarnya. Kepada guru interim, kalau yang mana posting di
tempat baru, tempat biasa ataupun yang posting di Sarawak, orang kata cubalah belajar menyelami budaya tempatan. Yang pertama, senang je, jangan kita sombong. Kita bergaul dengan masyarakat, insya-Allah 5 tahun duduk di pedalaman sebenarnya saya tak rasa lama pun. Dan harapan saya cikgu, semoga orang kata terima kasih banyak-banyak kepada negeri Sarawak Bumi Kenyalang. Memang pertama kali saya memang tak minta pun untuk dipostingkan di negeri Sarawak. Tapi apa yang Allah tentukan, nampak tak, saya dah nampak orang kata itu yang terbaik buat saya, alhamdulillah. Dan harapan saya lepas ni agar saya dipostingkan balik ke Pulau Pinang, saya boleh berkhidmat di negeri sendiri untuk saya berbakti kepada ibu saya. Mak saya ni memang sporting cikgu, memang bagi peluang. Dia kata pergilah belajar, tapi orang kata bila kita tengok makin lama makin usia dah makin meningkat, perlukan perhatian saya. Jadi saya sangat berharap penonton-penonton doakan saya semoga saya dapat balik berkhidmat di negeri sini. Bukan saya tak seronok Cikgu Emek mengajar di Sarawak. Sangat seronok. Banyak pengalaman-pengalaman manis. Orang kata saya dapat pengalaman sebagai anak perantau di negeri Sarawak. Di sini pun ada orang layan saya, jaga saya baik-baik macam anak sendiri. Saya memang seronok, tapi orang kata terima kasih dan saya berharap saya dapat berbakti pula kepada ibu saya yang berada di kampung halaman. Amin. InsyaAllah dapat pindah. Terima kasih Muhammad Safwan. Sama-sama cikgu pada ini di dalam sembang santai bersama saya dalam podcast Berandau bersama Cikgu Emet pada malam ini. Jadi saya sekali lagi mendoakan agar Cikgu Safwan berjaya mendapat kekuatan dan juga mendapat peluang. InsyaAllah satu hari nanti akan dapat kembali semula ke Pulau Pinang untuk berkhidmat di negeri sendiri. Jadi kita sama-sama lah berdoa. Walau macam mana pun kita yakin di mana saja cikgu berada, walaupun cikgu masih lagi berada di Marudi, sekolah yang menerima cikgu sekarang merupakan sekolah yang bertuah. Kerana cikgu merupakan salah seorang guru yang begitu aktif, yang begitu bercita-cita tinggi untuk memberikan yang terbaik kepada pelajar-pelajar. Alhamdulillah, ini merupakan satu orang kata permata yang sentiasa dinanti-nanti oleh mana-mana sekolah. Apatah lagi kalau sekolah tu di Pulau Pinang, sudah tentu mereka juga tertunggu-tunggu bilakah permata ni akan pulang. Jadi kita harap satu hari nanti akan diberi peluang untuk cikgu berkhidmat kembali ke Pulau Pinang. Jadi cikgu, saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama cikgu untuk bersama-sama dalam podcast ini, dan saya ucapkan selamat berjaya kepada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, kepada semua sahabat-sahabat saya yang masih menonton, jangan lupa pada minggu harapan, pada hari Selasa ni 16 hari bulan Jun 2020 kita ada satu lagi podcast, iaitu filem dalam kelas yang akan saya buat bersama dengan Cikgu Irit Martini dari SK Tampulan Telipuk. Jadi ini kita akan buat bukan menerusi Facebook Live, tapi bukan menerusi YouTube Live, tapi kita akan buat menerusi Facebook Live. Mungkin kita untuk mendapat lebih banyak lagi tontonan, insyaAllah. Jadi kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.